السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekejap tuan-tuan ya. Syukur kepada Allah kita ditemukan pada pagi yang mulia ini sebagai menyambung kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Syukur kita telah menamatkan jilid pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dicetak oleh Jakim, tuan-tuan ya. Jadi pagi ini kita memulakan dengan jilid yang kedua. InsyaAllah tak tahu berapa lama kita boleh habis. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk menimba segala ilmu, segala apa yang dicatat oleh Imam Nawawi, huraian dia berhubung dengan Al-Quran, berhubung dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang mula-mula ini, tuan-tuan, Imam Nawawi memilih tajuk yang berbunyi Babun Nahyi anil bid'ah wal muhaddatsatil umur. Tajuk ini yang diterjemahkan oleh Jakim, tuan-tuan, berbunyi larangan perkara-perkara bid'ah dan yang direka-reka. Kita tidak boleh melakukan perkara bid'ah dan amalan-amalan yang direka-reka dikuatiri kita akan tersasar daripada landasan Quran dan Sunnah. Okey, tuan-tuan, sebab kita tengok apakah yang dikatakan dengan tajuk tersebut. Huraian biasa, tuan-tuan, Imam Nawawi dalam kitabnya ini bila dah bagi tahu tajuk, dia huraikan tajuk berkenaan. Apa dia? Kemudian dia akan datangkan Al-Quran, apa hujah Al-Quran yang menyatakan tajuk ini untuk menguatkan tajuk yang dipilih itu. Yang ketiga, tuan-tuan, barulah didatangkan hadis-hadis yang telah dikumpulkan berhubung dengan tajuk ini. Sebab kitab ini kitab hadis yang akhir sekali barulah Imam Nawawi memberitahu bahawa daripada Al-Quran dan Sunnah ini apakah pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita. Okey, dalam huraian hadis tajuk ini, tuan-tuan, kata Imam Nawawi, setiap perkara yang datang dari di luar syariat Islam yang ini tidak disebut oleh Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma', tuan-tuan ya, itu dipanggil bid'ah. Jadi orang Melayu pun sama kan, memanggil bid'ah juga. Kadang-kadang dalam bahasa hari-hari pun ini tak boleh ni, bid'ah, padahal tak ada kaitan apa-apa. Jadi terutama yang bid'ah ini dikaitkan, yang direka-reka, yang didatangkan di luar daripada syariat Islam, dijadikan amalan yang itu adalah unsurnya, sumbernya Quran dan Sunnah. Itu dikatakan bid'ah. Dan bid'ah ini, tuan-tuan, ada bid'ah yang baik, itu bid'ah hasanah, dan juga ada bid'ah yang tidak baik, bid'ah dhalalah.
Jadi Islam cukup melarang bid'ah yang nombor 2 ini, tuan-tuan ya, sebab ia boleh merosakkan keimanan kita. Jadi kadang-kadang kita main tak belajar ni, tuan-tuan, ikut ke akhirnya kita melakukan benda yang tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Okey, tuan-tuan, dalam huraian yang selanjutnya pasal bab ini, tuan-tuan, sama ada cerita atau perbuatan yang direka-reka beserta dengan sifat yang karut marut, yang dikatakan bid'ah itu benda yang direka dan bersifat karut marut dan dusta, lagi menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Jadi ini bukan huraian Imam Nawawi yang tadi ya. Ini tambahan daripada kitab lain. Dia kata benda yang direka, yang bersifat karut, menyimpang dari ajaran Islam, itu yang dikatakan bid'ah. Sama jugalah dengan yang tadi, tuan-tuan ya. Tapi dia nak explain supaya lebih clear dari pandangan kita mengenai apa itu bid'ah. Dalam kitab itu dicontohkan, tuan-tuan, sebab-sebab berlakunya khurafat ataupun bid'ah ini. Dari mana unsurnya? Satu daripadanya, tuan-tuan, ialah bersumber daripada pengaruh agama Hindu. Semua tahu dah, kita dulu sebelum Islam dipeluk oleh para miswara di Melaka, dan akhirnya rakyat seluruh negeri Melaka memeluk Islam, dan seluruh Malaysia ini jadi orang Islam. Kita dulu beragama Hindu, tuan-tuan ya. Jadi siapa pernah pergi ke Indonesia macam tu je lah, sebab majoriti orang kita datang dari Indonesia. Jadi agama Hindu di Indonesia sama dengan agama Hindu yang diamalkan di sini. Cuma yang berbeza itu Hindu yang datang daripada India. Tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Pulau Bali, kita lihat begitulah amalan Hindu yang diamalkan oleh orang-orang Melayu seperti kita. Dulu bila Hindu merebak bertapak di negara kita, tuan-tuan, sebelum kedatangan Islam, apa kepercayaan mereka? Azimat. Ingat kecil lagi kan, bawa azimat kalau nak jalan mana-mana, nanti sebagai tangkal konon, tangkal kan tak? Padahal Allah dah memadai dah untuk menjaga kita, tak perlu azimat, tak perlu tangkal. Kalau ada kubur, baik-baik. Kata orang Jawa, ada metinya, ada hantunya, itu ada keramatnya, ada perigi, ada pokok yang besar, ada penunggu dia. Ada ini berhantu itu dan ini, sihir, buang sial dan macam-macam, tuan-tuan ya. Semua ini berasal dari agama Hindu yang tidak secara otomatik boleh ditinggalkan oleh orang Islam, oleh orang Melayu yang baru masuk Islam. Dia terbawa-bawa. Alhamdulillah sekarang, tuan-tuan, bila Islam kuat, Islam telah diamalkan secara dengan berilmu, tuan-tuan, menuntut seperti kuliah-kuliah seperti ini, tuan-tuan. Benda azimat, tangkal, ini semua sudah tidak diamalkan. Jadi kalau ada yang mengamalkan, ada pula orang yang berani menegur syirik. Kita tidak boleh bergantung kepada tangkal dan azimat. Kita bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Komel kan? Jadi dengan kedatangan Islam, semua ini sudah tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ada lagi, tuan-tuan ya. Tapi buat secara tersembunyi-sembunyi lah. Tidak secara resmi macam dahulu. Saya ingat lagi tahun 60-an kecil-kecil masih ada lagi, tuan-tuan, di kampung saya, Sabak Benam. Masa tu orang Melayu, tok-tok yang tua-tua, yang generasi pertama daripada Indonesia masih ada, tuan-tuan. Panggil Tok Bomo, dan macam-macam, pawang dan itu. Okey, mengapa berlakunya khurafat, tuan-tuan? Sebab kedua, ini yang saya katakan tadi, berlakunya pengaruh Bomo. Jadi pengaruh Hindu. Pak Dukun, Bomo, Pak Dukun ni lebih kurang lah, tuan-tuan ya. Dia biasanya, tuan-tuan, kalau yang generasi baru tak apa faham lah,
dia memuja jin tuan-tuan untuk minta tolong. Sebab orang Islam ini yang hanya boleh minta tolong semata-mata kepada Allah, dia cari makhluk pula. Jin, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Manusia dan jin ini makhluk Allah, hanya kita kena menyembah Allah. Dihidupkan Allah, jadikan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah, menyembah Allah. Kita pula yang Allah jadikan sama-sama dengan jin, cari jin pula. Kan rasionalnya tidak ada, justifikasinya tidak ada, kan? Jadi orang sekarang ini sudah tahu pengaruh dukun, jin dan bomo ini yang memuja jin. Kita wajib tolak, teman-teman. Tidak ada di dalam perbendaraan kita untuk minta tolong kepada mereka. Allahu Akbar, teman-teman. Ya, itulah, semoga-moga lah kalau ada yang masih mengamalkan yang minoriti, teman-teman, semoga mereka taubat, berhentilah ketika Allah masih beri umur kepada kita. Jadi inilah yang macam tadi, lahirnya tukang sihir, telik nasib, guna aziman, pokok ni lah, pengamal-pengamal dia. Jadi kalau sekarang ada pun tak ada sunyi-sunyi, ya, jadi memang payah nak carilah, kecuali pengamal-pengamal dia tahu tempatnya di mana Tok Bomo itu beroperasi, jam pukul berapa, hari apa, dia saja yang tahu, kita tak tahu. Dulu terdedah benda-benda seperti ini, kan? Jadi kalau sebab ilmu pengasih nak tackle wanita payah sangat, dia gunakan Tok Bomo. Dulu, tuan-tuan, ya. Jadi telik nasib, tengok payah sangat, tengok orang semua bagus, hidup dia mewah, senang. Cuba tengok Tok Bomo, apa nasib saya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, inilah gejala-gejala yang boleh merosakkan akidah kita. Ketiga, tuan-tuan, sebab berlaku tadi pengaruh Hindu, Tok Bomo. Yang ketiga, pengaruh dulu ada kepercayaan satu bulan Safar itu adalah bulan yang dikaitkan dengan musibah. Bulan Safar jangan main-main, kena jaga, kena mandi Safar, kena tolak bala. Bulan lain tak, bulan Safar yang dijaga. Dengan sebab itu, tuan-tuan, bulan Safar yang dikaitkan dengan musibah ini adalah perkara yang tidak betul, kena tolak. Alhamdulillah, tidak ada orang kalau dekat bulan Safar, dahululah saya masih ingat lagi, kalau dia buat rombongan, tuan-tuan, pergi ke Melaka, satu bas di Tanjung Keling untuk tolak bala bulan Safar yang terkenal di Malaysia. Kalau sekarang ini masih diamalkan, tuan-tuan, tak ada dah, tak ada amalan. Saya ingat sebab saya masih kerja di Melaka dulu, jawab agama, tak ada dah. Kita buat kempen, kalau ada sikit-sikit kita buat kempen, dakwahkan orang-orang di situ, tidak boleh, ini khurafat, tidak betul. Jadi setakat ini tak adalah. Kalau kita tak benteras benda seperti ini, tuan-tuan, kesian dengan orang Islam yang rosak akidah dia, disebabkan bila kedatangan bulan Safar adalah bulan musibah. Kita kerahkan pendakwah-pendakwah seluruh Melaka supaya berkempen, berdakwah. Dalam mukadimah dia sebelum ceramah katakan khurafat, berpesta, bermandi Safar di Tanjung Keling. Nama pun Keling tu. Kalau kita pun ada Kelang tu jadi Keling asalnya. Jangan cakap Keling sekarang dengan Hindu, dengan India, sensitif. Apa dia tu, sebulan Safar ini dikaitkan dengan mandi Safar, apa lagi, membuang ancak, percaya suara gaib, percaya burung hantu, adanya kematian, larangan, tak boleh kita mengadakan majlis walimatul urus atau orang kahwin bulan Safar. Semua ni adalah benda yang tidak mengikut lunas-lunas Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan, ya. Sedangkan kalau kita tengok dalam Islam, tuan-tuan, bulan Safar ni masih belum habis. Dalam Islam bulan Safar, orang-orang lelaki Arab, tuan-tuan, dia bila sampai saja bulan Safar, dia akan meninggalkan rumah mereka untuk berdagang, mencari rezeki. Jadi yang tinggal hanya wanita-wanita dan anak-anak mereka di rumah.
Mana bulan Safar ni memang rezeki bertambah lah, sebab dia secara intensif dia akan berniaga, berbisnes, orang-orang Arab. Jadi tuan-tuan, tidak begitu juga bila Islam sudah berkembang hebat pun begitu. Bila sampai bulan Safar, tak ada pantang larang, bisnes jalan. Nabi pun mengarahkan satu peperangan di Abwa, tuan-tuan, berlaku pada tahun 2 Hijrah. Masa Nabi sudah membuka kota Madinah dan bertapak dan mengadakan negara Islam yang pertama di dunia ini. Pada tahun kedua Nabi berhijrah, istihar perang di Abwa dengan kafir Quraisy, tuan-tuan ya. Begitu juga peperangan yang bernama Bani Qainuqa berlaku pada bulan Safar, tuan-tuan, pada tahun ketiga Hijrah. Jadi tidak ada kata bulan Safar bulan bala, tak ada. Kalau peperang kalah tak. Bahkan bulan Safar lah punca banyaknya orang-orang Arab cari rezeki, berniaga, berbisnes, dan peperangan untuk menentang orang yang menentang Islam juga berlaku di bulan Safar, tuan-tuan ya. Perang Khaybar terkenal, tuan-tuan ya, pada tahun 4 Hijrah berlakunya perang Khaybar. Jadi tuan-tuan, soal bisnes, soal perkembangan Islam, menentang orang kafir, semuanya berlaku dalam bulan Safar. Jadi banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepasnya, tuan-tuan, semasa bulan Safar. Bab penerangan tajuk habis dah, tuan-tuan ya. Sekarang ini kita lihat, macam saya katakan tadi, apakah dalil atau hujah Al-Quran yang menyebabkan tajuk ini dipilih. Jadi Imam Nawawi tengok salah satu daripada surah Al-An'am, tuan-tuan ya, ayat ke-38. Dia ambil pendek saja dia dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Apa maksudnya yang pendek ini, tuan-tuan? Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Semua ada. Yang kecil-kecil tak sebut lah, sebab itu sudah melangkumi benda yang besar-besar. Jadi kalau sebut Al-Quran, segala-galanya ada, tuan-tuan ya. Cuma kadang-kadang kita tak faham. Jadi tak perlulah kita gunakan jin, gunakan bomo. Kalau ada sebarang kesusahan dan kemuskilan, rujuk Quran. Quran itu syifa, tuan-tuan ya, penyembuh segala penyakit, penyembuh segala apa yang kita hadapi, untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua yang dipilih oleh Imam Nawawi, tuan-tuan, selalu kita dengar ayat ini yang dibaca oleh penceramah ataupun dalam khutbah, tuan-tuan. Surah An-Nisa 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Ila akhir ayat. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Jika kamu berbantah-bantah, kita, atau berdalam bahasa yang mudah, kita berselisih faham. Jadi betul ke tak boleh pakai jin? Tak boleh pakai bomo? Setengah kata boleh lah, tak ada apa hal, asal akidah kita kuat. Kalau ada kata setengah, satu grup lagi, tak boleh, bini sudah bertentangan dengan Islam. Jadi kalau ada hujah-hujah yang bertentangan seperti itu, tuan, itu contoh aja. Maka kembalilah kepada Allah, iaitu kepada Quran dan sunnahnya, iaitu kepada Rasul. Rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah. Kita ada satu isu, contoh di tempat kita, betul ke macam sekarang terlampau banyak kan isu yang berlaku di negara kita. So jangan susah-susah, jangan kita sampai tak bertegur sapa, jangan sampai kita bertegang leher, sampai kita tak, orang meninggal pun kita tak ziarah dia, orang sakit pun kita tak ziarah dia, sebab dia berlainan pahaman parti ataupun pegangan mereka. Tak usah. Sebab itu kadang-kadang benda itu salah faham saja. Kadang-kadang dia tidak memahami apa kehendak Allah, kehendak Rasul. Maka terjadilah puak-puak di dalam Islam. Bukan saja kita, tuan-tuan, bahkan di seluruh dunia Islam sekarang ini. Kalau kita lihat, sudah saya cerita dah, ringkas saja, saya ingin nak rujuk, refer kembali
Kalau kita lihat tuan-tuan, negara Islam mana ada yang aman? Daripada Iraq diambil dah oleh Amerika, diserang. Yaman yang terbaru dengan Syria. Tapi kalau kita lihat positifnya, bagus juga. Bukan cerita pasal bagus usaha Islam bergaduh, sampai berperang, membunuh ni tuan-tuan. Kalau tidak, orang-orang Syria, orang-orang Arab, orang alim dia, pak guru, pak kiai dia tak sampai ke tempat kita, kecuali orang yang ngaji tempat tu. Dan alhamdulillah sekarang sampai. Tapi bukan isu-isunya itu tuan-tuan. Isu utama Islam bergaduh kerana isu-isu yang pakai akal dia. Sepatutnya ada isu rujuk Quran dan Sunnah. Jadi rupa-rupanya kita pun makin faham sekarang kan, bahawa orang kafir ini, terutama Yahudi, orang Nasrani tuan-tuan ya, yang senang sebut Amerika lah Yahudi Nasrani ini tuan-tuan ya, Amerika dengan Rusia, itu tidak suka orang Islam mengamalkan Islam. Orang Islam sembahyang di Turki pada satu ketika dulu tuan-tuan ya, nak masuk tentera Turki kan, banyak WhatsApp masuk sekarang, dicek seseorang itu dahi dia ada tanda hitam tak. Kalau nampak dia orang ni memang tak ada hitam, cek dia punya ni lutut dia tuan-tuan. Sebab yang biasa hitam ni kalau orang kuat sembahyang, dahi ataupun lutut kan. Kalau lutut dia hitam, maka dia tak boleh masuk dalam askar dia, sebab sekularnya terlalu kuat yang ditinggalkan oleh Kemal Atatürk. Jadi tuan-tuan, jadi bila Islam dah berkuasa pun, Aragon yang baru-baru ini, puak-puak ini masih tak puas hati. Amerika, Rusia, termasuk orang dalam itu sendiri, nak menjatuhkan kepimpinan Islam yang memenangi pilihan raya di Turki, Erdogan itu tuan-tuan ya. Jadi di mana-mana tuan-tuan, jangan susah. Sampai di WhatsApp tuan-tuan pernah membaca, saya pun pernah membaca, tapi hilang dah, tak ada sekarang. Iaitu bakal Presiden Amerika yang sedang kempen, Hillary Clinton, perempuan, isteri Clinton dulu. Dia kata memang itu ciptaan Amerika, di mana pergaduhan sesama orang Islam ini dicipta oleh Amerika. Termasuk dulu Taliban, grup Taliban, kemudian Osama bin Laden, itu semua ciptaan Amerika. Cerita itu habis, diperbarui lagi, lahirnya Daesh, lahirnya IS. Kalau kita tengok berita malam tadi pun begitu, pukul 12-an dia tangkap sana, tangkap sini. Seluruh negara Islam dikacau oleh kumpulan IS, pengganas Daesh. Jadi bila Islam bergaduh sana sini, jadi dakwah orang-orang Yahudi dan Nasara senang. Tengok, kau nak ikut Islam, gaduh semua negara Islam. Jadi mereka, sepatutnya kita orang Islam, bila diadu domba oleh Amerika, Yahudi dan Nasara ini tuan-tuan, kita kena rujuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Kepimpinan kita sepatut begitu. Kita tidak tuan-tuan ya. Allahu Akbar, kesian. Tapi inilah sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman tuan-tuan ya. Satu, orang jangan pergi kepada Islam, niat Amerika tadi, dengan apa ni tuan-tuan, dengan Rusia, orang Yahudi dan Nasara. Yang kedua tuan-tuan, dia pun ada bisnes sendiri. Dia tengok ke negara Islam, Allah Ta'ala beri kekayaan tentang minyak, maka bila dia conquer negara Islam itu, dia boleh kutip, boleh korek, boleh angkut minyak sebanyak mana yang mungkin. Dulu masa dia nak serang Iraq kan, dia jatuhkan Saddam Hussein, lepas itu kita akan keluar. Dia janji dengan Arab Saudi, Arab Saudi beri tempat landing kapal terbang yang nak attack Iraq tu di bumi Saudi. Bila dah jatuh, Saddam Hussein dah mati, dah meninggal tuan-tuan, ada dia keluar, sebenarnya tak keluar tuan-tuan. Dia create satu cerita Daesh atau IS ini bergaduh sana bom sini. Oh, keselamatan Iraq belum lagi, kita kena duduk lama lagi. Begitulah tuan-tuan ya. Jadi kita negara Islam ni terikut-ikut dengan takut sangat dengan Amerika tuan-tuan ya. Jadi tolonglah kalau boleh kita bersatulah tuan-tuan ya, atas nama Quran dan Sunnah seperti yang dikehendaki oleh surah An-Nisa 59 ni.
Satu lagi, Imam Nawawi Al-An'am 153 tuan-tuan dipilih untuk membicarakan tajuk ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya kata Allah, inilah jalanku. Yang Islam ini adalah the way of life kita, cara kita yang betul dan lurus. Jadi cara Amerika, cara Rusia bukan betul dan lurus. Semuanya nak memporak-perandakan umat Islam. Malah saya dulu ada sebut juga kan, kadang-kadang geram tuan. Tapi kita orang kedil-kedil kecil seperti ini tak boleh buat apa. Rusia tu dikalahkan oleh Taliban dekat Afghanistan kan, sampai kocak-kacir negara Rusia itu. Kehendak Allah. Allah, orang Taliban ni kuat, dekat dengan Allah. Dia selalu berdoa walaupun pakai seluar jadi berperang, dan seluar yang kembang besar tu. Kita pun dah tiru dah seluar seperti itu, naik bukit, turun bukit, senjatanya pun senapang patah, tapi dengan kehendak Allah dia menang tuan-tuan ya. Maka Rusia berundur dan akhirnya Rusia berpecah, negara-negara yang di bawah Rusia kan. Bila berlaku perang di Syria ini antara sesama Islam, Assad panggil dia untuk masuk ke Syria tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi memang kata orang, ngantuk surung bantal. Apa lagi, lapor datang nasi Arab. Itu suka dia. Pasal dulu Islam mengalahkan aku di Afghanistan, sekarang ini time saya nak membalas dendam, nak membunuh orang Islam di Syria. Begitu tuan-tuan ya. Jadi benda-benda seperti ini, sebab kita dah tak ikut Islam. Asal panggil lah Islam asal aku boleh berkuasa, boleh membunuh orang-orang Islam di Syria, biarlah yang tak tahan serangan bom daripada askar-askar jet pejuang Rusia ini, sama ada dia mati ataupun dia berpindah, berhijrah ke negara lain menjadi pelarian, tak kisah. Jadi tuan-tuan, video WhatsApp yang terbaru saya lihat tuan-tuan, moga-moga betul lah yang saya lihat itu. Orang yang tak mati masa kena bom ni dikumpulkan, bila dah diserang bom, ada satu kumpulan mengumpulkan orang yang tak mati daripada runtuhan bangunan itu, diletakkan satu tempat, ditendang, dipijak, kalau perempuan dirogol tuan-tuan, kemudian baru ditembak. Allahu Akbar. Dah tak ikut Islam langsung tuan-tuan ya. Dalam Islam nak bunuh perempuan tak boleh kan, membunuh pokok-pokok kita tebang tak boleh, rumah-rumah ibadah tak boleh dirosakkan. Sekarang ni dah tak ada benda itu, tak ada ikut dah. Orang Islam sudah membunuh orang Islam, dan semua larangan yang ditentukan dalam peperangan yang dimulai zaman Nabi sudah tidak diikuti tuan-tuan ya. Jadi Islam ini, balik kepada ayat ini, adalah satu cara yang hidup kita yang betul tuan-tuan. Maka hendaklah kamu menurutnya, kata Allah, dan jangan kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, iaitu Islam. Betul tak tuan-tuan apa yang berlaku sekarang? Ayat ini ya, ayat ini, Allahu Akbar, fatafarraqa bikum an sabilih. Allahu Akbar tuan-tuan, kita sudah melawan perintah Allah. Semua ayat Quran kita kena junjung titah perintah Allah. Ini sudah tidak berlaku lagi pada orang Islam tuan-tuan ya. Ya Rabbi, maafkan, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Satu lagi yang sering kita jumpa juga, ayat surah Al-Imran 31 tuan-tuan. Terutama bila Maulid Rasul, ayat ini sering dibaca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kena ikut tuan-tuan apa yang Nabi suruh, walaupun
Quran dah suruh, Nabi tolong explain lagi dalam hadis-hadis ni. Kena ikut. Sebab kalau kita tak ikut, kita jauh tersasar dalam menjalani ayat tadilah, ayat yang sebelum ini. Tapi kalau kita ikut, Allah janji kita ikut Nabi, kita ikut Allah, Allah akan kasih kepada kita. Dan bukan setakat kasih tuan-tuan, Allah akan ampunkan dosa kita. Maksud bila ampunkan dosa, insyaAllah tuan-tuan kita masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Okey, hadis pertama tuan-tuan. Habis dah penerangan tajuk, kemudian ayat Quran kan. Yang ketiga barulah datang kepada hadisnya. Jadi ini hadis yang pertama lah, sebab kitab ini kitab yang baru tuan-tuan, yang baru kita lihat di tempat tuan-tuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa min amrina hadza ma laysa min wa huwa raddun, muttafiqun alaih. Pada riwayat yang lain daripada Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Sama matan dia beza sikit Dari Aisyah radhiyallahu anha tuan-tuan, dia Nabi explain lagi pasal ayat Quran yang baru kita 2-3 ayat yang kita baca tadi. Kata Aisyah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang tiada dalam Islam, jadilah cerita bomoh, tak ada dalam Islam. Minta tolong pada jin, tidak ada dalam Islam. Jadi kecuali istimewa untuk Nabi siapa tuan-tuan? Sulaiman. Dia tu minta tolong jin buat istana kan, sampai Sulaiman pegang tongkat sampai mati. Jin percaya Nabi Sulaiman merhatikan jin-jin tengah membuat bangunan tuan-tuan. Itu lain, itu bukan makam kita, bukan standard kita nak ikut macam Nabi Sulaiman. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara yang tidak ada dalam Islam, maka perkara tersebut adalah ditolak. Mana reject, amalan tu tak dapat pahala, sia-sia. Bahkan kalau silap boleh menjadikan dosa. Silap-silap lagi yang paling teruk, boleh merosakkan akidah tuan-tuan ya. Jadi dalam Muslim saja punya riwayat tuan-tuan, sesiapa yang mengamalkan suatu amalan yang bertentangan dengan Islam, maka amalan tersebut wajib ditolak. Bukan optional, bukan, wajib ditolak. Pengajaran, apa dia pengajaran dari hadis ini? Segala amal perbuatan yang dilakukan tuan-tuan adalah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perkatakan, apa yang Nabi tengok orang lain buat ataupun sahabat buat, dia agree, dia setuju tanpa ditegur, ini tak boleh, tak. Semuanya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi setuju, itu yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut amalan tersebut tuan-tuan, jadi amalan itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan takut kita mengikuti amalan yang sesat tuan-tuan ya. Allah Akbar. Jadi bila kita akhir-akhir ini bagus, banyak pengajian, banyak yang benda-benda yang ngarut-ngarut telah kita tinggalkan. Tapi jangan lupa tuan-tuan, kita meninggalkan benda-benda yang kita explain yang sesat, tak betul, tak ikut syariat tadi, tetapi dosa yang lain pula banyak. Kita create dosa lain. Allah Akbar. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita tinggalkan benda yang tidak ikut Islam, dan yang benda-benda yang boleh mendatangkan dosa yang terbaru, common itu pun lah tuan-tuan. Dulu baru kita puasa, baru 1 bulan kita puasa kan, meningkat amalan kita. Rasa sayangnya meninggalkan Ramadan, apa dia? Puasanya bagus, qiyamnya, tahajudnya bagus, sedekah zakatnya bagus, kita kontrol mulut kita, tak bercakap benda yang ngarut-marut, takut pahala puasa kita jatuh, hilang kan. Habis saja puasa raya, alhamdulillah, happy semua tuan-tuan
sampai celebrate open house lepas selepas Syawal pun ada orang sambut. Dia kata dalam undangan yang saya terima lah, yang lepas Syawal punya open house bukan terlajak laris, terlajak raya, dia kata. Allahu Akbar. Tak apalah, tapi yang kita kesian tuan-tuan, tengah iman kita, amalan kita, seronok kita dengan Islam, datang pula Makcik Gomez ke Stadium Shah Alam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang sedih, tuan-tuan. Kita tengah hebat dengan amalan, kita tengah iman kita meningkat, tuan-tuan, negara kita, kalau Shah Alam ini termasuk tempat, tuan-tuan, tempat orang Islam tinggal, majoriti orang Islam, tuan-tuan, didatangkan dengan maksiat seperti itu. Dia kata, tak apalah tu, jangan bising-bising benda tu, tiket dia mahal 200, 400, mana ada orang Melayu mampu. Bab itu orang Melayu mampu, tuan-tuan, untuk masuk walaupun tiket mahal. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, itu sebagai dugaan kepada kita, tuan-tuan. Kita tetap tidak suka benda-benda maksiat seperti itu. Okey. Tadi disebut, tuan-tuan, sesat yang bawah tu. Tuan-tuan boleh tengok ada bahasa sesat. Mengapa dikira sesat? Kita faham juga explanation ya, tuan-tuan. Konsep ajaran sesat ini, inilah macam-macam. Kita pernah dengar ada guru ajaran tarikat yang adalah nama bagus tarikat, tuan-tuan, tapi dia boleh decide kau ni ahli syurga, kau ni ahli neraka. Mana boleh, tuan-tuan. Kita yang beramal pun belum tentu. Kita tak boleh kata kita ahli syurga, sebab syurga itu hak Allah, Allah yang menentukan. Ini tok guru ajaran tarikat boleh tentukan, kan tak betul. Jadi kita pula ilmu cetek, ngaji tak berapa, kan. Dengar-dengar, sekali dengar tok guru ajaran tarikat kata boleh masuk syurga kalau ikut ajaran saya, berbondong-bondong, tuan-tuan, untuk mengikuti benda-benda yang tidak betul. Tolong, tuan-tuan, kalau ada orang ajar tarikat apa semua, tengok, jangan ikut dulu, tengok ada apa, ikuti perkembangan dia. Kalau dia boleh decide orang ini syurga, orang ini tak salah. Satu, guru tarikat ini, tuan, boleh mengampunkan dosa pengikut dia. Ini jaiz ataupun jakim, tuan-tuan. Ini ciri-ciri ini saya ambil dari situlah. Dia macam Kristian, kan. Jumpa tok guru dia padri dia boleh mengampunkan dosa-dosa penganut Kristian ini. Lepas itu ada bil dia bayar. Itu kalau kita lihat orang-orang Kristian ini duit lebih banyak, tuan-tuan, sebab gereja, orang yang membayar untuk menebus dosa ini, salah bahagian daripadanya dikumpulkan oleh pihak gereja. Itu kalau kita saya pernah pergi masuk ke jumpa orang asli di hutan-hutan, tuan-tuan. Masya Allah, kita bawa kerepi, bawa beras, koman, silap-silap. Kalau dia nak memikat dia, walaupun benda tu haram, setengah tu dulu ada member belikan rokok, brand dia pun yang murah. Tapi Kristian, tuan-tuan, Masya Allah, ulur duit, apa benda, anak dia sekolahkan jauh-jauh. Kita pun buat juga, tapi tidak sehebat dia. Kadang-kadang tu, tuan-tuan, disanggup kahwin dengan orang asli. Jadi bila kita kahwin, orang Kristian kahwin dengan orang asli, jadi mudah dia nak mengkristiankan orang asli. Kita ada, tuan-tuan, saya ingat lagi, dulu di Perak ada orang pendakwah Islam, dia pejabat agama Islam Perak, dia kahwin dengan orang asli masa dia berdakwah di satu gunung, bukan Bukit Berada, yang banyak sayur tu, Cameron Highland. Bawah Cameron Highland tu ramai orang asli. Dia kahwin dengan dan dapat anak, dan dia memang berdakwah sungguh-sungguh. Dia ambil teknik yang dibuat oleh Kristian itu, dan ramai orang-orang telah diislamkan di tempat tersebut. Satu, dua, tuan-tuan, ampunkan dosa, boleh masuk syurga neraka. Murid wanitanya
Kalau ada pengikutnya tuan-tuan, ajaran tarekat ini perempuan boleh menjadi isteri tok guru tarekat ini. Jadi untuk menebus segala dosa, caranya kena kahwin yang perempuan. Jadi ini kadang-kadang dia kata bukan setakat kahwin, untuk mengupgradekan dia punya, kalau dalam bahasa kita imanlah, makam kedudukan dia. Kata air mani untuk guru tarekat yang sesat ini adalah sebaik-baik air mani yang kena dicurahkan di wanita yang dikahwini. Jadi kalau tuan-tuan jumpa 3 ciri ini, tak usah ikutlah. Tak usah ikut tuan-tuan. Benda yang telah disepakati oleh Jabatan Agama seluruh Malaysia termasuk JAKIM, benda ini salah. Yang keempat tuan-tuan, guru tarekat ini yang sebut sesat tadi boleh menangguhkan saat kematian seseorang. Dia boleh negotiate dengan malaikat Israel. Boleh bincanglah, kau jangan ambil nyawa dia, tunggu sekejap lagi, bagi can lah kat dia. Ini benda-benda, ini benda ngarut tuan-tuan. Jadi kita dah tahu iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Al-Quran kata begitu, Allah kata ini soal roh, soal nyawa ini tugas Allah. Manusia tak boleh masuk campur. Dia sampai masanya, Allah akan ambil melalui malaikat Israel. Kalau dah satu saat pun tidak ada terawal dan tidak ada terakhir. 3, 4 ciri agama sesat. Guru tarekat ini boleh berkuasa menggugurkan kewajiban agama seperti solat fardu, kerana makam murid berkenaan telah tinggi di sisi dia. Jadi tuan-tuan, saya pun pernah jumpa di agama tuan-tuan, dia dah tak sembahyang lah. Pasal apa? Makam dia dah tinggi macam tok guru juga. Jadi maka tak usahlah sembahyang. Begitu dia, apa cara pun dia akan gunakan teknik akal untuk merosakkan, menyesatkan kita. Sedangkan kita kena sembahyang sampai mati. Habis mati tak adalah kita sembahyang. Sakit pun kena sembahyang duduk dengan mata, dengan gerak mata pun boleh kita sembahyang tuan-tuan. Jadi ajaran-ajaran yang ada 5 ciri ini tuan-tuan jangan ikutlah. Jadi tadi tarekat tuan-tuan, ada satu lagi tuan-tuan kadang confuse, ini tarekat ke, ini yang tarekat yang benar ke, tasawuf yang benar. Jadi masing-masing menggunakan istilah agama. Jadi sebenarnya kalau kita dalam tasawuf atau tarekat yang benar ini tuan-tuan, disiplin ilmu untuk menjaga akhlak zahir kita, hati kita seseorang tuan-tuan ya. Jadi yang benarnya tuan-tuan, kita kan selalu belajar tauhid, pasal akidah, fiqh pasal hukum makam. Bila dua ini kombinasinya untuk menjelmakan dalam kehidupan kita ialah akhlak. Akhlak ini dipanggil tasawuf. Ada. Jadi orang Islam ni adalah akidahnya tak mengaji sungguh-sungguh, fiqhnya pun begitu. Jadi akhlaknya rosaklah macam kita jumpa sekarang. Dan dadahnya, zinanya. Jadi tiga-tiga ilmu ini tuan-tuan, ada kombinasi dia yang cukup rapat untuk orang Islam ini selamat tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan, tasawuf ini berusaha menjaga amal-amal kita supaya jangan rosak. Kita tak boleh riak, tak boleh takabur kan. Dalam masjid ni, kampung ni tak ada, saya seorang aja tau yang boleh qiyamul lail lepas Ramadan. Yang lain hancur, uyuk, tak datang ke masjid dah. Itu salah tuan-tuan. Salah. Dia tak ada sifat-sifat yang seperti orang yang soleh. Dia makin dia beramal tuan-tuan, dia apa yang dibuat Ramadan, kesinambungannya di luar Ramadan terus maintain tuan-tuan, istiqamah. Dia Allah, mengapa ngantuk? Badan tak sedap lah kot. Kita banyak orang mengantuk, orang yang tak betul ni tuan-tuan. Bagus kau tanya mengapa aku mengantuk. Qiyamlah malam tadi. Beza tuan-tuan ya. Jadi itu benda yang benar, benda yang baik. Itu satu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak kita. Okey, dah nak habis tuan-tuan. Yang ketiga, beza dengan tadi tuan-tuan yang salah. Dia tasawuf ini berusaha memperkenalkan tipu daya syaitan. Dulu masa Ramadan syaitan dibelenggu kan. Lepas Ramadan dia lepaskan dah. Tidak ada belenggu-belenggu.
kita berjuang melawan syaitan dan nafsu kita masa kita beramal. Tuan-tuan nak datang ke masjid tadi bukan senang kan? Bangkit dah lah lambat contoh. Lepas itu nak wuduk apa semua, berkalang kabut pergi ke sini. Kita nak lawan syaitan supaya tidur. Ini hari Ahad, sorry ini hari cuti. Buat apa datang ke masjid, dengar ceramah, letih duduk. Contoh begitu kan. Kita lawan tuan-tuan. Jadi tasawuf ini sebenarnya dia akan berusaha mencari identifikasi mana tipu daya syaitan, mana tipu daya hawa nafsu kita. Okey, tuan-tuan, yang keempat ciri orang yang betul dari segi ilmu tasawuf atau tarekat ini, melembutkan hati kita agar kebenaran mudah diterima. Sebut aja tadi, semua ada dalam Quran. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fih. Tadi semua ada dalam Quran. Satu hal yang kita telah baca Quran, semua kandungan Quran ini kita tidak boleh was-was, betul ke tak betul ke, cari kitab lain selain daripada Quran. Kalau mungkin ini tak betul, hudud ni boleh dilaksanakan tak boleh sana, sebab majoriti orang kita tak suka hudud contoh, tuan-tuan suka, ada setengah orang tak suka. Jadi tuan-tuan, bila kita mengkaji ilmu akhlak orang yang bertasawuf ini, hati kita lembut tuan-tuan, mudah. Semua apa yang Allah kata, Rasul kata, kita terima bulat-bulat. Nak faham, dia baca kitab lain untuk tengok penerangan dia, tafsiran dia, hujah dia apa yang perintah Allah jadi begini. Kalau katakan hudud, dia tak suka, tapi akhirnya dia Allah bukakan pintu hidayah, jadi suka. Dia pun cerita buku hudud semua dibeli, dibaca. Orang yang mualaf masuk Islam di Malaysia ni kan ramai, dia suka beli buku, dia baca. Lepas tu dia tanya kepada orang-orang alim kita, untuk guru kita, tinggal baca, betul lah justifikasinya. Sebab sekarang sudah berlaku, bila hudud tak berjalan, pencuri banyak. Saya pernah cerita, semua kawasan perumahan sekarang ni tuan-tuan, setiap lorong ada security guard. Ada? Macam kita tak selamat hidup di Malaysia ini kan? Setiap lorong. Begitu juga tengok pusat-pusat transit untuk orang yang berzina ini. Dia masa mengandung, perut dia besar, anak-anak dara kita didudukkan di tempat transit. Lepas itu bila dia sudah bersalin, perutnya kempeh balik, jadi dia keluarlah dari pusat transit itu. Sekarang ini transit punya rumah pemulihan untuk orang-orang yang berzina ini sampai queue tuan-tuan nak dapatkan tempat. Jadi bila tak dapat tempat, itu yang dibuang baby kita di depan masjid, tong sampah, dia gonggong dia anjing, itu semua tu. Bila dia baca benda-benda seperti ini tuan-tuan, hudud perlu untuk dilaksanakan di tempat kita. Kalau tidak, maksiat ini akan terus menerus. Yang paling parah tadi tuan-tuan, tadi kita gaduh sesama orang Islam seluruh dunia termasuk Timur Tengah. Sekarang ini mengapa pula orang Islam saja yang banyak terjebak dengan gejala-gejala yang tidak diingini ini? Sudah tentu orang Islam, Allah nak sedarkan kita supaya pakailah undang-undang Quran. InsyaAllah Allah yang menggerakkan manusia, yang menjaga hati manusia untuk tidak melakukan maksiat atau melakukan maksiat sebaliknya, teman-teman ya. Okey tuan-tuan, saya cuma nak habiskan ini sikit saja sebelum kita berhenti. Ilmu tasawuf ini manifestasinya ialah untuk memahami dan melaksanakan Quran dan Sunnah dalam kehidupan dia. Jadi bukannya sewenang-wenang, jadi macam ajaran sesat tuan-tuan ya. Yang keenam ya, jadi bagaimana untuk mendapatkannya tuan-tuan? Muncullah satu sistem tarekat dan dengan disiplin yang sedikit berbeza antara satu sama lain. Ada Naqsyabandi kan tak? Apa lagi? Qadariyah. Jadi semua benda tu beza sikit-sikit, tapi benda tu akhirnya betul di penghujungnya untuk mengimplementasi semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada lagi yang keenam, tasawuf tidak meninggalkan dunia tuan-tuan. Ingat orang tasawuf ni tak suka dunia. Dia suka, dia tak tinggalkan dunia. Dia tahu kalau dia berusaha lebih dapat rezeki, boleh sedekah kat tahfiz sebab tuan-tuan kan. Sekurang-kurangnya makan dia ada yang sponsor kan. Kemudian ada yang boleh pergi Mekah ni musim haji kan, daripada orang-orang yang kuat melaksanakan agama dan kuat mencari rezeki. Sebab
dunia mazratul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita di akhirat nanti masuk syurga ke atau sebaliknya. Yang jadi harta yang dicari ini tuan-tuan, kita boleh berzakat, sedekah, wakaf, haji, dan menolong orang susah. Sampai dibagi tahu dalam kitab-kitab tasawuf tuan-tuan, harta ini di tangan bukan di hati. Jadi kalau kita sampai ke peringkat itu, cantik sangat tuan-tuan makam atau iman kita. Okey, habis setakat itu tuan-tuan, kita berhenti. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan tuan-tuan untuk hadis kedua. Jadi sebenarnya sebenarnya habis dah. Hadis kedua itu habis tajuk ini. Nak baca ke atau nak berhenti tuan-tuan? Dah pukul 7 suku, 7.20. Kalau 5 minit boleh tuan-tuan ya. Alang-alang besok bulan depan kita tajuk baru. Saya tak payah baca matan. Dari Jabir tuan-tuan, katanya apa dia? Bila Rasulullah berkhutbah tuan-tuan, tempat imam kita lah, berkhatib di depan mimbar tu, atas mimbar, mata Rasulullah merah tuan-tuan. Ingat merah ini kot, macam merah biji saga kalau bahasa Melayunya tuan-tuan. Suaranya kuat, keadaannya sangat marah. Maknanya Nabi bab agama tuan-tuan serius, bukannya ambil lewa. Alhamdulillah, kan biasa gitu dengar khutbah kita tuan-tuan. Cuba tukar tune sikit khutbah. Dengan baik itu ada khutbah, ada kursus baca khutbah kan. Jadi kebetulan Farhan, anak menantu saya yang sulung, dia kata, "Ayah, macam mana pengalaman ayah dulu sebab dia di Kak Jais atau kat Berjauh Agama Melaka, kumpulkan hatib-hatib yang macam ini, tunjukkan khutbah yang power macam mana. Kalau boleh minta punya khutbah, kita baca dulu atau rakamkan, bagi kat dia. Itu kita dengar supaya dia berkhutbah yang bersemangat. Kadang tajuk bagus, isi bagus, tapi yang khutbah tak berapa bagus. Ini Rasulullah buat tuan-tuan, bukannya kita nak tuduh hatib kita tak bagus. Bagus, tapi kena ikutlah hadis Nabi ni. Jadi Nabi dah matunya merah, suaranya lantang, sangat marah untuk memahamkan isu yang dibaca dalam khutbah itu, yang disuarakan dalam khutbah. Seolah-olah baginda kata sahabat iaitu Jabir ini, seorang ketua angkatan tentera yang sedang memberi peringatan arahan kepada tentera-tenteranya. Siap, sedia. Kalau tentera lah, kanan kiri. Hatib pun kena, tak boleh macam tu pun bawah sikit lah tuan-tuan. Kadang kita tak pernah buat macam tu, terkejut pula. Jamaah masjid Batu Belah ni, kita cakap tapi lantang. Saya tengok alhamdulillah, supaya majoriti, kalau saya kata dengan Imam Soh, kalau boleh yang muda-muda lah latih macam tu. Yang dah tua tu kalau dia latih macam ni, suara pun tak keluar dah. Biarlah dia, biarkanlah dia. Jadi dengan cara dia, yang muda-muda bakal untuk memimpin, membaca khutbah untuk lebih lama di satu tempat tu, latih dia sungguh-sungguh, ataupun pelapis dia, latih dia sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, mungkin dulu kita tak ada pun khutbah kita keluar di skrin. Sekarang dah ada dah. Dulu tidak ada jawatan kuasa khutbah yang meneliti khutbah-khutbah kita. Imam saja yang karang kan. Jadi kita dah ada jawatan kuasa khutbah. Kalau tengok memang bagus khutbah-khutbah kita sekarang ini tuan-tuan. Cuma yang tak bagus kita aja, sebab bila khutbah baca kita tertidur. Itu aja. Jangan salah khutbah tuan-tuan. Bila isteri tanya balik, macam khutbah hari ni bagus, apa tajuk? Bagus, ataupun alah abang tertidur tak dengar. Jadi tolong tuan-tuan ya. Itu Nabi punya kaedah. Berkhutbah kena betul-betul serius tuan ya. Baginda bersabda lagi, masa aku diutus datang pada hari kiamat bagaikan hubungan di antara dua jari. Ada Nabi dulu 1400 tahun yang lebih tuan-tuan, dia letak dua jari macam ni. Mana kiamat dah hampir. Kalau 1400 tahun Nabi dah kata gitu, sekarang ni agak dah hampir nak bercantum tuan-tuan. Kiamat sudah hampir. Ini isu kedua. Isu pertama tadi Nabi berkhutbah bagaimana teknik dan kaedahnya. Jadi lagu baginda meramatkan kedua-dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah ini tuan-tuan makin rapat. Jadi tuan-tuan, maksudnya mesej hari kiamat yang sudah hampir ini, beramallah kita. Tadilah
Ramadan dah kuat, luar Ramadan pun teruskan amalan kita. Ada 3 mesej. Yang ketiga tuan-tuan, sesungguhnya sebaik-baik percakapan itu Al-Quran, sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi, sejahat-jahat perkara yang diada-adakan, dan setiap bidah itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Ini sering kita dengar tuan-tuan, ada 4 isu ini dalam topik yang isu yang ketiga ini tuan-tuan, sering kita sebut. Hati pun sebut, penceramah pun sebut, TV pun sebut, radio IQ pun sering sebut tuan-tuan ya. Jadi pengajaran yang terakhir tuan-tuan, kedatangan hari kiamat dah begitu hampir. Oleh itu setiap hari hendaklah berhati-hati tuan-tuan, percakapan kita tidak terkeluar daripada ajaran Quran dan Sunnah. Jangan pakai main akal saja tuan-tuan ya. Mencari petunjuk Allah itu, bila nak mencari panduan hidup, kenalah pakai Quran dan Sunnah tuan-tuan, bukan pakai benda-benda lain. InsyaAllah tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan, dalam hadis yang kedua ini, aku adalah lebih bertanggungjawab daripada orang mukmin berbanding mukmin yang lain. Siapa yang mati meninggalkan harta itu adalah hak warisnya, dan siapa yang meninggalkan hutang maka adalah menjadi tanggungjawabnya. Okey tuan-tuan, saya ingat cukup setakat itu pasal bid'ah dan benda-benda yang direka ini. InsyaAllah bulan hadapan panjang umur kita baca satu bab fi man sanna sannatan hasanatan aw sayyiatan. Semoga Allah memberkati pertemuan ini tuan-tuan. Marilah kita baca sama-sama tasbih kifarah surah wa subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.